Ingatkan dah habis sekolah, tak adalah kena berkawat, tak adalah kena jadi pengakap, masuk uniform. Rupanya ada juga. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Saifuddin Sembang. Hari ni kita nak sambung sembang daripada topik video sebelum ni, iaitu belajar apa dekat IPG. Tapi kita masuk kepada part yang kedua, iaitu saya nak cerita, nak sembang tentang belajar yang ada kaitan dengan sekolah. Sebab macam saya cakap sebelum ni lah, dekat IPG kita diajar nak jadi cikgu yang mengajar di sekolah. So, kita pun kena buat benda-benda yang apa yang akan kita buat di sekolah nanti. Kat sekolah kita ada co-curriculum. Dalam co-curriculum ni ada 3 komponen lah. Permainan, unit uniform, persatuan. Ingatkan bila dah habis zaman sekolah, tak ada lah benda ni. Rupanya masuk IPG ada juga. Tapi dekat IPG, dia dipanggil GERCO. Nama je lain sikit, tapi komponen dia, benda dia sama. So setiap SEM kita akan belajar benda yang berbeza. Komponen yang pertama, ada juga permainan. Kita akan diberi pilihan untuk masuk ke permainan mana yang kita nak berminat. Macam biasalah, ada bola, ada takraw, ada bola jaring, ada hoki, ada macam-macam lagi permainan yang ada dalam GERCO dekat IPG. So kita pilihlah mana yang kita minat. Dan dekat IPG ni, kita belajar kemahiran sesuatu permainan. Yang saya ingat, saya pernah masuk bola, saya pernah masuk takraw. So, dekat sana kita belajarlah kemahiran. Kita pun main takraw. Thailand tak berapa nak Thailand, tak berapa nak power sangat, tak berapa pandai. Tapi kita belajarlah kemahiran. Bola pun sama. Kan? Pirlo pun tak pirlo sangat. Tapi kita belajarlah. Kedua, kita diajar untuk menguruskan sesuatu permainan. Sebab di sekolah, kita akan jadi guru penasihat. Macam mana lecturer kita ajar kita di IPG, macam tu dekat sekolah, kita kena ajar murid kita. So dekat IPG, kita diajar untuk mengurus. Dia ajar untuk mengadakan satu pertandingan, satu kejohanan, apa format dia, macam mana nak menjalankan dia, apa cara buat kertas kerja, mesti ada susunan, mesti ada AJK, mesti ada kriteria-kriteria objektif, mesti ada kos, macam-macam lah, tarikh, tempat, masa. Semua tu kita diajar di IPG. So bila kat sekolah kita nak anjurkan sesuatu sukan, sesuatu kejohanan, kita dah ada ilmu tu, dah biasa buat di IPG, so kita aplikasikan di sekolah. So dekat IPG pun pernah juga terlibat dalam game futsal, game hoki yang dianjurkan oleh permainan-permainan lain. So kita orang student-student join lah game-game tu untuk penglibatan lah, yang sekadar penglibatan. Komponen yang kedua saya ingat ada juga persatuan. Ada banyak persatuan, macam-macam persatuan. Kita boleh pilih kita nak masuk yang mana. Tapi yang saya ingat, yang saya masuk adalah Persatuan Hias Laman. Dia ada lagu dia tu, kawan-kawan saya buat. Tapi saya dah lupa dah. Kita pertama sekali kita diajar untuk cipta logo persatuan tu. Cipta lagu, cipta macam-macam lah tentang persatuan. Yang kedua, kita diajar untuk menguruskan sesuatu persatuan. Sama macam permainan tadi. Dan kat Persatuan Hias Laman ni, dia lebih kepada macam kita buat landscape, macam tu lah kan. Okay, so kita menguruskan ada satu event, satu program, kita nak libatkan dengan orang pihak luar. So adalah beberapa pengurusi dan AJK kita tinggi menguruskan satu program volunteer dekat zoo negara. So kita orang pergi zoo negara, jadi volunteer buat landscape dekat zoo negara. Tapi sekarang tak tahulah landscape tu ada lagi ke tak kan. Sebab kita orang buat dulu tahun 2009 ke 2010 macam tu lah, tak ingat lah, lama dah kan. So bila sampai dekat zoo negara, excited lah, dapat masuk zoo free kan. Tapi kita dibagi stiker tampal kat sini yang menandakan kita ni volunteer. Maknanya kita boleh pergi dalam kawasan zoo tu dan kita tak ada kena bayaran untuk masuk apa semualah. Okay, so tampal stiker kat sini. So setiap student akan dibagi peranan masing-masing, tugas. Ada yang buat landscape bunga, ada yang buat buluh, ada yang potong buluh, ada yang buat
gali lubang, macam-macam tugas. Ada yang susun menjadikan landscape, ada buat huruf ejaan zoo, ZOO kan. So masing-masing buatlah peranan masing-masing, tugas masing-masing. So 2-3 hari juga kita pergi, lama. Banyak hari jugalah kita pergi buat. Mana boleh satu hari siap kan landscape kan. So berhari-hari juga kita orang pergi, kita buat volunteer. Itu antara yang saya ingat lah. Dan apa yang kita orang dapat, apa yang saya dapat daripada program tu adalah, yang pertama, kita diajar untuk menguruskan sesuatu program. Macam mana nak berhubung dengan pihak luar, nak deal dengan orang luar. Sama juga dengan sekolah. Kita nak bawa murid pergi zoo, nak bawa murid pergi lawatan. Macam mana kita nak berinteraksi dengan orang luar kan. Okay. Yang kedua, kita diajar untuk berkhidmat untuk sesuatu tempat masyarakat secara percuma, volunteer, tak ada bayaran, tapi kita diajar untuk memberikan khidmat secara percuma. Macam itulah, kita cikgu kena berkhidmat untuk murid, berkhidmat untuk masyarakat, macam itulah kan. Dan yang ketiga adalah dia membentuk satu teamwork. Kita pergi sebagai satu persatuan, kita kena siapkan persatuan tu, siapkan satu landscape tu, satu tugas tu. Sebab kalau tak siap, balik pihak zoo marah pula kan, landscape tak siap, sebab kita dah deal dengan dia. Okay, so teamwork, masing-masing kena buat peranan masing-masing, buat tugas masing-masing, siapkan bahagian masing-masing. Akhirnya berjaya siap, selesai tugas, kita pun dapat pengalaman, pihak zoo pun dapat landscape yang free kan. So win-win situation lah. Komponen ataupun perkara yang ketiga dalam Gerko ni, ada juga diberi uniform, sama juga macam sekolah. Kita ada pengakap, kita ada KRS, kita ada Persatuan Berehat, PBSM, kita ada juga Puteri Islam. Okey, yang saya join adalah pengakap. Kami buat habis baik kan, pengakap. Pengakap sama lah macam sekolah rendah, cuma bila sekolah menengah kita diajar untuk mengurus macam mana kita nak handle pada murid-murid nanti. Dan kita orang juga buat aktiviti-aktiviti sama macam murid-murid. Kita orang ada pernah buat masakan rimba, pernah buat gadget, pernah buat ikatan, macam-macam lah. Tapi benda tu dulu, bila lama kita tak praktik, lama-lama sikit-sikit dia hilang kan. Tapi masa kat IPG tu seronok, pengalaman tu seronok. Kita buat benda tu dalam pengakap ni, dia lebih kepada teamwork kan, dia lebih kepada sekawan. So kita kenal dengan kawan kita daripada kelas-kelas lain, jadi satu persatuan pengakap. So daripada situ, antara satu program besar yang melibatkan satu batch, melibatkan semua unit uniform, kita pergi satu camp di Ulu Bendul, Negeri Sembilan. Yes, camp unit uniform Ulu Bendul di Negeri Sembilan. Kita pergi dekat sana, kita buat camp unit uniform. Semua pergilah, pengakap, KRS, Persatuan PBSM, Puteri Islam. Okay, so sampai kat sana, pengakap dengan aktiviti pengakap, KRS, PBSM, Puteri Islam. So pengakap, dia akan sibuk dengan Lawang Agung, dia akan sibuk dengan masakkan rimba. Pengakap masak sendiri lain, pengakap tidur kemah lain kat kawasan pengakap. Okay, kita buat gadget sendiri, rak kasut, kita buat nak simpankan barang, macam-macam lah, buat aktiviti pengakap lah kan. So dekat situ kita belajar ikatan, macam-macam. So bila kita tengok kawan-kawan lain, uniform lain, kita situ kita dapat belajar juga benda-benda lain. KRS masa tu dia buat aktiviti, ada jungle trekking. Kita tengok kawan-kawan lain, KRS buat flying fox dengan abseiling kan, abseiling dengan flying fox. So kita orang yang hari-hari duk pack kan, pengakap kan, tengok orang lain, sedap abseiling kan, seronok, adventure kan. Tapi itu KRS punya program. Kita pengakap, terlibat dengan pengakap je lah. So tengok PBSM dengan berehat, tak, PBSM masa tu dia buat latihan ikat anduh, latihan kecemasan, latihan buat stretcher kan. Itulah benda-benda itulah KRS punya aktiviti. Dan Puteri Islam masa tu dia sibuk dengan nyanyian nasyid Asmaul Husna. Tak, sebenarnya Puteri Islam dia adalah program-program yang telah dirancang untuk Puteri Islam. Sebab saya pun tak berapa nak tengok sangat, sebab kita terlibat dengan pengakap. Cuma yang kita nampak tu adalah KRS, PBSM dan lain-lain semua ada peranan ataupun aktiviti masing-masing kat sana. Apa yang saya dapat, apa yang kita dapat daripada program ni adalah, sebab kita pun nanti kat sekolah, kita kena buat dekat murid-murid. Sama je kan. So, kita dapat ilmu, kita dapat cara nak menguruskan. Tapi kepada
kawan-kawan yang daripada sekolah sampai ke IPG dia pengakap, dia lebih pengetahuan dia lebih. Macam saya bertukar-tukar daripada sekolah ni, pengakap pernah, PBSM pernah, kadet polis pernah, sampai IPG pengakap balik. So kita dah campur-campur, dah lupa, ingat lupa. So sampai ke pergi IPG pun ingat lupa. Bila dah posting pun adalah benda ingat lupa sikit. Tapi sepanjang pelajaran di IPG tu, dia sangat bermanfaat sebenarnya. Ramai kawan-kawan yang dapat manik kayu ke peringkat yang tinggi. So KRS pun ada kawan-kawan yang dapat ke peringkat yang tinggi kan. Tu antara pencapaian-pencapaian yang hebat lah. Dan kita juga dilatih dengan lecturer-lecturer yang berpengalaman, lecturer-lecturer yang berkelayakan. Dan diorang memang mahir dalam bidang-bidang diorang. Sama juga bila kita pergi sekolah. Kita pula kena latih murid-murid. KRS pergi sekolah, dia ada ilmu KRS, dia di bidang KRS, kenalah dapatkan jadi guru penasihat KRS. Nanti KRS pergi sekolah, penasihat Puteri Islam. Tadi ilmu tu tak boleh diturunkan. Ilmu tu tak boleh sebab lain dia punya syllabus kan. Macam pengakap, dah belajar ikatan, belajar camping, tiba-tiba pergi sekolah jadi PBSM. Dia lain sikit lah kan. Tapi dia terpulang kepada sekolah lah, nak bagi yang mana. Tapi dekat IPG, itulah suasana pembelajaran kita. Kita masih belajar persatuan, permainan, unit uniform di dalam Gerko tadi. Dan Gerko ni, yang seronok dia adalah dia macam co-curriculum. Ada masa kita akan pakai baju pengakap kan, kita tahu kita kena pergi buat Lawang Agung, kita tahu kita kena pergi buat kelas teori, kita kena nyanyi lagu pengakap, kita kena buat tepuk pengakap, macam-macam lah. So ada masanya kita kuliah biasa, kita pakai baju biasa. Pergi permainan, pakai pakaian sukan. Pergi Gerko, pergi unit uniform, pakai balik baju unit uniform. Itu yang seronok dia. Sama dia, mood dia macam mood sekolah. Itulah serba sedikit cerita saya tentang Gerko yang saya belajar di IPG. Dan mungkin selepas tahun-tahun selepas tu ada beberapa perubahan, saya pun tak berapa tahu, tapi itu pengalaman saya lalui dulu. Seronok dan banyak input, banyak ilmu yang kita dapat sebenarnya. Jadi kalau kalian calon IPG ada yang menonton video ni, bila masuk IPG nanti, kalau ada benda-benda ni, libatkan diri dengan aktif. Serius, tak rugi. Itulah pengalaman yang korang bawa bila ke sekolah nanti. Untuk video akan datang, saya akan kongsi lagi belajar apa dekat IPG. Ada lagi benda-benda yang menarik yang kita belajar. Banyak lagi saya akan kongsi. Dan teruskan like, share dan subscribe. Teruskan menyokong video-video saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.